Ya, sure. Kalau bulan Ramadan ni tentunya juga ramai pihak yang mengambil kesempatan untuk melakukan amal jariah dan juga aktiviti-aktiviti CSR. Bukan saja di RTM pun ada jelajah Ramadan, tapi Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia ataupun PAKEMA juga mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik, khususnya golongan asnaf dan juga anak yatim, ibu tunggal dan juga gelandangan di seluruh negara. Dan kita bawakan di studio untuk bercakap berkenaan dengan satu program CSR ni yang dianjurkan oleh pihak PAKEMA sendiri, iaitu kita bersama dengan Dato' SM Zulkifli, SM Amin selaku Presiden PAKEMA Riders Club dan juga Raja Petra Marudin bin Raja Nordin selaku penolong setiausaha kehormat PAKEMA Pusat. Selamat datang Kakak Sapuri. Terima kasih. Okey Datuk, mungkin boleh ceritalah terlebih dahulu kan berkenaan dengan program Ihya Ramadan PAKEMA ini. Alhamdulillah, terima kasih jemput kita. Dan seperti biasalah PAKEMA ya, Persatuan Pengimport Kenderaan Melayu Bumi Putra ni, kita memang under yayasan PAKEMA tu memang banyak membuat aktiviti CSR. Setiap tahun kita membelanjakan lebih kurang 3 juta yang untuk aktiviti ni. Dan pada tahun ni Ramadan pun biasalah tiap tahun kita buat, dan kita akan bermulalah pada tahun ni. Beberapa program telah dirancang setelah dibincangkan di dalam Majlis Jawatan-Kuasa dan telah dipersetujui oleh Presiden kita Datuk Zainuddin Abdul Rahman. So terima kasih juga lah Datuk Zainuddin bagi allocation tahun ni, walaupun niaga agak slow sikit. Dia bagi allocation lebih kurang kita belanja untuk 500,000. 500,000 untuk program Ramadan ni. Kurang sikit daripada tahun lepas. Kita tanya dia kata niaga slow sikit, dia kata kan. Tapi alhamdulillah kita bermula pada hari Rabu ni. Program pertama adalah shopping baju raya. Shopping baju raya ni kita akan bawa anak-anak yang golongan sasar kita ke shopping komplek. Kita bekerjasama dengan Maidin kali ini. Jadi program pertama akan bermula di Maidin Subang besok pukul 10 pagi. Oh, bermula esok. Besok mula Dan program seterusnya akan di Maidin Seremban, Maidin Batuan, di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak diketuai oleh Presiden PAKEMA Sarawak, Cawangan Sarawak, Datuk Abang Sri Khalid, Datuk Ahmad Sri Khalid. Dan di Sabah diketuai oleh Tuan Haji Ridwan, Presiden Sabah. Dan kita akan panggil anak yatim ni, bagi dia orang experience untuk shopping. Kadang-kadang kalau kita bagi duit raya, kita apa tu, dia orang tak dapat environment. Kan kita nak anak-anak kita macam anak-anak kita, kalau kita bawa pergi shopping, dia punya suka, dia punya environment. Memang menarik. Pada tahun lepas saya menita air mata tengok dia orang masa kita buat tu kan, memang touching, very touching. Kita tengok kegembiraan, keseronokan di muka mereka. Yalah kan kadang-kadang kalau kita bagi duit tu tak tahu entah ke mana. Kan. Tak pun kalau dia simpan hilang ke dalam laci dan loka dan sebagainya kan. Kepada Cik Petra sendiri kan, kalau kita lihat walaupun mungkin perniagaan agak slow dikatakan, tapi kita tak tahu kan daripada kebaikan yang kita manfaatkan di bulan Ramadan ni, insya-Allah mungkin selepas bulan Ramadan ini akan meningkat jualan kan. Tapi pada pendapat Cik Petra sendiri, bagaimana sebenarnya program-program di bulan Ramadan ini dapat membantu dari sudut perniagaan? Sebenarnya ini adalah salah satu tanggungjawab. Kita sebagai peniaga bukan sahaja mencari keuntungan, tapi mencari orang cakap memberi balik kepada masyarakat. Terutamanya golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Dan golongan-golongan yang dilupakan. Jadi inilah program yang kita buat, bukan setakat anak yatim, juga golongan gelandangan yang ada dalam program kami sampai lewat pagi itu. Ya, Datuk, tadi Datuk katakan saban tahun dilakukan. Untuk tahun ini kali keberapa penganjurannya? PAKEMA dah 38 tahun dah umur PAKEMA. Kalau ikut daripada masa presiden yang sekarang ni, Datuk Zainuddin ni, kita dah Datuk Zainuddin Abdul Rahman ni, kita dah belanjakan lebih daripada 10 juta untuk charity. Dia bukan Ramadan saja sebenarnya, tiap-tiap bulan kita ada buat program. Macam gelandangan ni kita dah buat 3 tahun dah. 3 tahun untuk Ihya Ramadan ni. Ihya Ramadan, Ihya Ramadan dah tiap-tiap tahun kita buat. Yang gelandangan termasuk kan, gelandangan tu 3 tahun, cuma konsep kita berubah sikit. 2 tahun start, 2 tahun lepas kita bawa experience shopping. Sebelum tu kita buat majlis buka puasa, kita bagi sumbangan macam tu. Jadi untuk tahun ni bagaimana? Tahun ni kita tukar sikit program, kita work together dengan NGO. Kalau macam di Negeri Sembilan tu kita bekerjasama dengan Waris Anak Jelebu punya grup. Jadi diorang mengenal pasti
di kampung-kampung siapa yang sebenarnya yang susah betul-betul ni, yang perlu kan. Dan kita juga bekerjasama dengan Baitumal mengenal pasti golongan sasar kan. Dan kita ramai yang agak terperanjat. Dia ingat kita nak hantar duit, nak hantar beras. Tak, kita nak bawa dia naik bas, naik kereta sama-sama kita, bawa ke shopping kompleks, shopping. Dan dia akan pilih baju dia sendiri. And it's very interesting. Kan? Dia ada free hand. Nak kita bagi dia bajet satu orang berapa, dia boleh pilih macam mana dia nak. Dan macam Raja kita punya setiausaha ni, dia buat program gelarangan. Maybe bos nak share sikit. Program gelarangan yang kami buat ni bersama dengan Dewan Perniagaan Negeri Melayu Selangor. Juga dengan Pekemar Riders. Basically kita dengan rider motosikal big bikes, big CC punya bikes, and kita panggil anak yatim for ride around dekat dalam KL. And then kita buka puasa sama-sama dia orang. And then after that kita bagi sumbangan dari segi duit ataupun pakaian dan sebagainya. Berapa ramai riders yang akan turut serta untuk kali ini? Kita target pasal tahun lepas kita tak bagi ramai sangat. Kram kan. Pasal Kuala Lumpur ni bila malam ditambah kawasan-kawasan yang kita akan pergi ni macam ni kawasan Chowkit dan Tunku Dharma ni memang kawasan tumpuan ramai. Jadi tahun lepas kita nak parking kereta, nak pakai motor pun kan, kita ada grup supercar. Pasal Pekemar ni adalah penjual kereta kan, penjual kereta dan motosikal pengimport. Jadi kita punya customer ni semua nak bantu nak turun, tapi tahun ni kita cuba mungkin tak salah ramai sangat, kalau boleh dapat 150 pun cukup. Tapi macam Raja Petra cakap tadi, kita bukan saja bagi, kita nak bagi dia rasa ada experience. Jadi macam kita ada bawa dia ride together kan, duduk macam tahun lepas ada some of them kan sit on the supercar. It's a dream come true kan. Dan bukan saja kita kata menunjuk-nunjuk, bukan, tapi kadang-kadang kita kena tunjukkan sesuatu untuk target apa yang dia orang nak achieve pada masa akan datang. So it's a dreams yang dia orang akan capai. Jadi maksudnya kepada mereka yang ingin menyertai program IYA Ramadan ni, mereka boleh pergi ke Facebook ke? Pekemar ada kita punya Facebook, Pekemar Riders Club, kita ada Facebook, kita Pekemar sendiri ada Facebook, ada dalam IG kan. Pergi je Pekemar tu, kalau search Pekemar actually everywhere lah ada kan. Dan kita showroom pun ada seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan boleh hubungi saya pun kalau kata saya boleh bagi nombor. Bantuan ini sebenarnya diberikan untuk mereka yang berada di Kuala Lumpur sahaja atau seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Termasuk Sabah dan Sarawak. Termasuk Sabah dan Sarawak. Malah Sabah dan Sarawak bajet dia agak besar juga tahun ni kita bagi Sabah dan Sarawak, because kita golongan sasar dia lebih meluas ya. Macam Kuala Lumpur ni kita boleh katakan miskin bandar yang banyak kan. Miskin bandar. Kadang-kadang pada bulan tak puasa tak seramai itu pun. Ya, tapi okey, kita niat bagus dan kita kata kalau kita buat kerja amal ni, insya-Allah kan, macam you cakap tadi kan, kita pun doa niaga kita pun tambah baik kan. Jadi kalau kita ingat pada orang tu, orang akan ingat pada kita, insya-Allah tu lagi kan. Baik, saudara Raja Petra, esok bermula di Subang, di Maidin Subang. Jadi penentuan lokasi ataupun jelajah ini bagaimana pula? Selepas ini ke mana dan sampai bila riders ini akan menamatkan kempen ataupun program ini? Basically program ni peak dia on the 14th, pada 14 bulan Juni. Okay. So that will be the end of this jelajah. But how we choose the place, macam kita pilih tempat, well, we have a team yang dah do their homework, identify tempat-tempat yang mana ada this concentration of needy people, orang yang memerlukan. Tapi bila kita bercakap berkenaan dengan acara Kemuncak ni, pastinya ada banyak pengisian menarik tu kan. Mungkin boleh kongsikan kepada kita apa lagi sebenarnya ada sewaktu acara Kemuncak tu nanti. Mungkin orang ramai boleh datang sekali ke, macam mana ke yang ingin turut serta dalam program IYA Ramadan ni? Well, basically Kemuncak tu, what we mean by Kemuncak is kita treat makan and kita bagi goodies. Kita ada buat special shirt for this event. Tapi satu pengalaman yang baik juga ataupun sangat menarik sebenarnya, pendekatan yang baik dengan motor berkuasa besar memasuki kawasan-kawasan yang tertentu. Sebenarnya saya sendiri Datuk pernah juga mengikuti jelajah ataupun konvoi motosikal berkuasa besar ni dari Kuala Lumpur ke Seremban. Rasa teruja. Jadi orang ramai pun ataupun golongan-golongan yang tidak berkemampuan ini pun bukan sahaja mereka rasa dihargai, tapi juga mereka ada peluang untuk
bersama-sama dengan riders ni. Betul, ni macam Pekemar Riders Club kan. Kita banyak pergi ke kampung-kampung. Dan bukan kita dapat membantu ekonomi desa. Jadi kita pergi kampung-kampung, banyak makanan-makanan yang tak orang tak tahu kan, macam ada satu program saya rasa RTM pada turut serta pada situ, kita pergi ke Jelebu makan sate tulang. Ramai orang tanya apa sate tulang kan, tapi bila dia makan dia turun sekali yang penting 4 kali nak cari lagi kan. Jadi secara langsung kita perlu menolong, bukan setakat orang kata bagi sana bagi sini, tapi tidak kita maksimalkan dia punya impact. Macam program Ia Ramadan ni juga kita ada nanti rider, kita ada pula berbuka puasa pada 16 bulan kan, 16 bulan dengan all the riders Pekemar tadi. Kita ada majlis buka puasa pula untuk gathering together kan. Kita continue ini program macam ni bermula di Maidin Subang. Lepas tu kita akan ke Seremban, Batu ini dan tempat-tempat lain ni. Dan setiap wakil Pekemar di negeri-negeri ini dia yang buat pemilihan. Dengan bekerjasama dengan NGO, dengan sekolah-sekolah, dengan pusat-pusat anak yatim, tahfiz, dan kita kalau boleh kita try to reach as much as we can lah. Kan? Cumanya Datuk, bila Datuk bercerita tadi bawa anak-anak staf ni ataupun golongan-golongan kampung naik motor besar, merasai kereta-kereta mewah ini, tidakkah ini secara tidak langsung sebenarnya membuatkan mereka berasa ingin mempunyai kenderaan-kenderaan seperti itu, tapi pada masa sama angan-angan itu orang kata tak realistik untuk mereka sebenarnya? Okey, dia angan-angan ni tak pernah realistik sebenarnya kan. Kalau dulu kita tengok angan-angan Mak Jenin orang kata kan. Tapi tanpa angan-angan ni tak ada dreams, we go nowhere. Kan kita kena ada tanamkan dan kita jangan bagi skop. You kena belajar pandai baru you boleh berjaya. Kita kena tanam, kita kena nak berjaya, cara dia macam mana? Banyak cara. Menjadi imam yang pandai, menjadi pembaca Al-Quran yang pandai, mencari tukang jahit yang pandai. Banyak dia punya skop dia. Bukan kata you kena study pandai baru berjaya. Jadi bila dia ada dreams, insya-Allah dia ada dapat. Tapi kalau dia tak ada dream ni, dia tak ada drive. Tak ada nak ke mana nak pergi tu kan. Jadi saya sendiri dah tengoklah. Even tak usah pergi orang lain, saya sendirilah. Saya rasa masa saya kecil-kecil dulu, sesaudara balik kan, kita tengok dia pakai kereta, kita mak bapak tak ada kereta. Kita kata satu hari kita nak kereta macam tu. Tapi kereta macam tu sekarang ni tak ada dah kan. Tak wujud pun kereta macam tu. Tapi that is a dream kita ingat kan. Dulu one of my dream car kata satu kereta tu. Sekarang kalau sebut pun orang bukan tahu kereta tu. Kita panggil dia Nissan Tongek dulu ya. Saya tahu kereta Cerek ya. Cerek ya. Jadi itulah dia kan. Daripada situ kita datang cita-cita macam minat nak kan. Dan experience, tak ada satu pun wakil yang ikut kita tidak melelehkan air mata dalam program kita. Sampai Presiden Pekemar Datuk Zainuddin Abdul Rahman, kita nak ikut. Selalu kalau banyak program dia kata, korang pergilah. Aku tak tahan. Bila TV interview, dia meleleh mata. Because kita tak nampak benda ni kan. Yalah, sebab kadang-kadang kita ni tak merasa kesusahan mereka tu, tapi bila kita mendekati mereka ni kita dapat rasa sendiri kan. Maksudnya ada sesuatu mesej yang kita boleh dapat sepanjang mengikuti Ihya Ramadan ini. Dan bagi saudara Petra sendiri, bagaimana pengalaman mengikuti program-program seperti ini? Well, bagi saya kebanyakan daripada pelanggan-pelanggan yang beli kereta, beli motor kita, mereka bukan setakat saja telah sampai satu stage, satu peringkat dalam hidup mereka. Jadi bila mereka sudah sampai satu peringkat dalam hidup mereka, bukan setakat bermewah, tapi juga mereka juga mahu buat kerja-kerja amal yang macam ni, yang mana pada masa sama bila kita ajak, mereka berminat untuk join sekali, untuk sertai sekali. Jadi bila dikatakan apa perasaan, saya rasa lebih kepada keinsafan, humble. And I think this is what banyak our customer, our target market people, they just not, bukan saja mereka nak menunjuk, tapi mereka juga hendak memberi kembali. Kalau dia seorang-seorang tak mungkin boleh, tapi mungkin secara berkumpulan macam ni, they have a chance, mereka ada peluang. Bagi Datuk sendiri, ialah selain pada seperti mana dinyatakan oleh Raja Petra tadi, melahirkan keinsafan dalam diri setiap insan itu sendiri. Bagi Datuk sendiri dengan penganjuran program ini, ataupun program Ihya Ramadan ini, bagaimana agaknya ia dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan Pekemar itu sendiri, staf itu sendiri? Ya betul, ini bukan saja di staf Pekemar atau ahli Pekemar. Family saya pada tahun lepas saya bawa anak-anak saya. Anak-anak saya yang kecil tu dia peluk saya.
rasanya dia bersyukur sangat dia ada parents. Dia tengok gelandangan. Dan saya sedih sangat tengok kan. Dan ada nampak perubahan kepada anak-anak kita bila ada pendedahan ni. Sama juga golongan customers kita. Mana yang tahun lepas adalah sama bawa supercar warna datang kan. Dia macam stun, dia kena macam tegak dia tengok keadaan macam tu. Because dengan kereta dia yang mewah dan apa semua tu, dia nampak berapa jurang itu berapa besar. Itu kadang-kadang kita mungkin RM1 tu bagi kita nothing, tapi pada orang yang memerlukan, yang RM1 tu usually everything. Betul. Jadi value duit ni bukan jatuh berapa ribu, berapa ratus dia. Jadi terpulang kepada kehendak kita dengan duit tu. Kan? Kalau kita tak ada RM1 tu, value dia cukup besar. Betul. Jadi kalau kita berbanyak, mungkin RM1 tu feel nothing. Jadi sama-samalah, jangan segan nak bagi RM1, nak bagi RM2. Kan, bagilah sama-sama kita. Betul. Bantu. Malah, kan. Mungkin ada juga setengah mereka yang menganggap RM1 ni tak cukup, mahu lebih kan. Tapi tak apa-apa pun doktor, kita mengharapkan yang terbaik daripada Pertema. Semoga usaha-usaha Murnia ini diteruskan, membantu mereka-mereka yang memerlukan di bulan Ramadan terutamanya. Kita mengambil barakah bulan Ramadan ni. Terima kasih kepada Datuk dan juga Saudara Raja Petra.